الصالحين وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. شملنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين كما فتحت على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ربي يسر ولا تعسر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك وعنك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت بك بنعمتك علي وأعوذ بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أعوذ كلمات الله التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Ta'ala pada malam yang mulia ini dapat sama-sama kita bertemu dan berada dalam majlis ilmu. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan sentiasa dirahmati dan berkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin muslimat dirahmati Allah, insyaAllah pada malam ini kita akan cuba berkongsi satu tajuk, iaitu antara janji Allah untuk orang yang beriman di dunia, di mana kita semua yakin, percaya apa yang Allah Ta'ala janjikan untuk kita di akhirat. Jadi sebelum kita dapat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita di akhirat, maka marilah kita sama-sama tengok sebahagian adalah apa yang Allah Ta'ala telah janji untuk kita, yang mana ianya Allah Ta'ala nak bagi di dunia sebelum di akhirat. Kalau ikutnya memang banyak, ambil sebahagian je. InsyaAllah kalau penyumur kita boleh kongsi. Di masa akan datang kita boleh tambah lagi benda yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang mukmin di dunia. Jadi di antara benda yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang mukmin di dunia ni, yang pertamanya diberi ilmu dan kefahaman dalam agama. Allah bagi ilmu dan Allah Ta'ala bagi dia faham dalam urusan agama. Dia ilmu satu benda yang lain, faham dalam urusan agama satu benda yang lain. Ilmu satu benda yang lain, faham dalam urusan agama satu benda yang lain. Orang Yahudi ramai yang menghafal Quran, orang Kristian ramai yang menghafal Quran, tapi apakah mereka dapat memahami Al-Quran dengan ilmu yang mereka ada? Maka sebab itulah ilmu satu benda yang lain, faham berkaitan dengan agama ni satu benda yang lain. Maka janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang mukmin, kepada orang yang beriman di dunia, Allah akan bagi kedua-dua benda ni. Sebab itulah orang mukmin bila dia ada ilmu, maka lama-kelamaan dia akan faham. Bila dia ada ilmu, akhirnya dia akan faham. Punca orang tak datang ke surau, tak datang ke masjid ni, di antaranya ialah kerana ilmu yang sampai kepada dia tak banyak, ataupun kita kata tak tepat dengan apa yang dikehendaki, dan yang keduanya dia tak faham. Dia rasa Islam ni mengucap dua kalimah syahadah, semayang 5 waktu sehari semalam, berpuasa di bulan Ramadan, keluarkan zakat, haji, habis dah. Ini di antara benda yang berjaya dibuat oleh musuh Islam untuk orang Islam. Di antaranya ialah musuh Islam cuba untuk memesongkan kefahaman umat Islam terhadap Islam itu sendiri. Ini tersebut kefahaman terhadap Islam. Bukan maka tak ada ilmu dah, ada ilmu tapi tak faham. Dia disebut lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada hati tapi mereka tak faham. Mana kata
Allah Subhanahu Wa Taala bagi satu ibarat, orang yang ada ilmu tapi dia tak faham dengan ilmu yang dia ada. Jadi akhirnya orang yang macam ni dia akan rosak dan dia akan gugur di pertengahan jalan. Maka sebab itulah kita kena sentiasa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala bagi ilmu pada kita dan Allah Taala bagi kita faham berkaitan dengan agama. Sahabat-sahabat kita di Mesir, 529 orang lebih kurang, yang telah dijatuhkan hukuman mati, gantung. Biasa di Mesir, biasa syaitan lah, gantung. Cuba terbayang ni, apa yang mereka itu telah buat. Di antaranya ialah kerana mereka bangun dan menuntut hak mereka. Apakah menuntut hak mereka adalah salah di sisi undang-undang? Mereka dizalimi, kemenangan mereka dinafikan. Tiba-tiba bila mereka bangun untuk menuntut hak mereka, tiba-tiba mereka anggap penjenayah dan dijatuhkan hukuman mati. Kami yakin bagi mereka seronok, mereka gembira. Kenapa? Kerana mereka bakal gugur sebagai seorang syuhada. Di mana Nabi SAW pernah bersabda, "Man mata duna malihi fahuwa syahid. Man mata duna ardihi fahuwa syahid." Banyak Rasulullah sebut siapa yang mati kerana mempertahankan harta dia, siapa yang mati kerana mempertahankan maruah dia, siapa yang mati kerana mempertahankan agama dia. Jadi ini adalah sebahagian daripada perkara yang dituntut oleh syarak. Apa dia? Ia adalah pertahankan hak kita. Pertahankan hak kita. Orang yang mempertahankan hak dia juga bila gugur, dia juga akan dianggap sebagai syuhada. Bagi mereka seronok. Bagi kita kita kalau boleh kita nak pejuang-pejuang Islam ni panjang umur. Kenapa? Kerana banyak lagi khidmat yang mereka boleh bagi kepada masyarakat sebenarnya. Syahid ataupun mati di medan perang ni adalah merupakan benda yang terakhir. Benda yang terakhir sebenarnya. Kita nak supaya pejuang-pejuang Islam ni hidup dan mereka terus berkhidmat kepada masyarakat. Tetapi oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah pilih mereka, Allah telah pilih mereka berdasarkan kepada kita keputusan tu, seolah-olah Allah Taala telah pilih mereka. Cuma kita tak tahu apa benda yang bakal akan berlaku. Mungkin dengan kita buat sembahyang hajat, kita berdoa pada Allah, tiba-tiba hukuman tu akan diubah, kita tak tahu. Tapi kakak sekarang secara zahirnya kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih mereka. Mungkin bagi mereka, Masya Allah, tak sabar-sabar dah mereka nak bertemu dengan Al-Syahid Hasan Al-Banna, Al-Syahid Said Qutub. Tak sabar mereka nak bertemu dengan Al-Syahid Syekh Ahmad Yasin, Al-Syahid Abdul Aziz Al-Sisi dan pejuang-pejuang Islam yang telah pergi sebelum mereka. Dan kemungkinan mereka tak sabar juga untuk bertemu dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma bagi kita nak supaya mereka ini terus hidup dan mereka dapat terus memberi khidmat kepada masyarakat, kepada umat Islam. Jadi ini di antara benda yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita bayang tengok, nyawa dia ada satu je. Bukan ada banyak pun, ada satu je. Duit mungkin ada banyak. Hari ni kita bagi poket, esok boleh cari lagi. Kan? Makanan, mungkin kita bagi satu periuk makanan, mungkin esok boleh masak lagi. Pakaian, mungkin kita bagi sepasang, 2 pasang, 10 pasang, esok lusa boleh cari lagi. Tapi nyawa nak cari di mana? Nyawa nak cari di mana? Sebab itulah kita sebagai pejuang Islam, kita sebagai pembantu dan penolong agama Allah Subhanahu Wa Taala, kita jadikan nyawa kita ni khusus untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita jadikan nyawa kita ni untuk benda-benda yang lain. Sebab itulah kita selalu pesan pada anak muda kita, sayanglah nyawa kita. Jangan duk sedekah kat jalan raya, jangan duk sedekah kat dadah, jangan duk sedekah pada benda-benda yang tak sihat tu kan. Tak, kita sedekah nyawa kita ni, kita bagi nyawa kita ni kepada apa? Kepada perjuangan Islam. Kenapa? Kerana apabila kita gugur sebagai syuhada, banyak benda yang Allah Taala janjikan untuk kita di sana di akhirat nanti. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Muttafaqun alaih. Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah Taala mengenaki kebaikan kepadanya, dia menjadikannya faham dalam agama. Kalau kita ingatlah kisah seorang Arab Badui datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arab Badui tanya, "Wahai Muhammad, apakah ajaran yang kamu ajar, yang kamu nak sampaikan kepada kami?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, iaitulah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah memaklumkan kepada Arab Badui tadi, mengucap dua kalimah syahadat. Lalu Badui kata apa? Idzan tuharibuka al-arab wal-ajam. Kalau begitulah, kamu pasti akan diperangi oleh orang Arab dan orang Ajam. Jadi kalau perlu boleh simpan dulu. Pasal apa? Kalau kita tengok di sini, pasal apa Arab Badui ni kata macam tu, pasal apa? Sedangkan dia bawahannya dengan syahadah. Kita ni takat kalimah syahadah ni lama dah kita sebut. Semalam 5 waktu saya semalam, lama dah kita buat. Puasa di bulan Ramadan, lama dah kita puasa. Bayar zakat, bila kita tak tahu, kita bayar zakat fitrah. Haji, ada rezeki kita buat haji. Sebelum kita buat haji, mungkin kita buat umrah dulu. Arab Badui ni, dia baru dengar syahadah baru, dia dah faham dah bahawa akan ada penentangan bagi mereka yang memperjuangkan kalimah syahadah ini. Kita bayar tengok. Dah mereka faham dengan hanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajar dia kalimah syahadah. Waraqah bin Nawfal ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh Siti Khadijah bertemu dengan Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal sepupu Khadijah. Jadi Waraqah tanya, "Wahai Muhammad, apa benda yang kamu jumpa, yang kamu dapat ketika kamu berada dalam gua?" Rasulullah berada dalam gua Hira, tiba-tiba didatangi oleh malaikat, dan malaikat ajak Rasulullah beberapa ayat Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini benda yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal kata apa? Kamu akan diperangi. Kamu akan dikeluarkan dari kampung halaman kamu. Cuba terbayang tengok. Kerana apa? Kerana faham. Kerana faham dalam urusan agama. Benda ni yang kita nak ni. Yang kita kena minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala bagi kita faham dalam urusan agama. Bagi orang yang faham dalam urusan agama, dia akan ada perasaan sensitif. Bagi orang yang tidak faham dalam urusan agama, bagi dia tak ada apa. Apa orang nak buat kepada Islam, buatlah. Apa orang nak buat kepada umat Islam, buatlah. Dia tak rasa apa. Pasal apa? Pasal dia tak faham. Kadang-kadang ada sahabat-sahabat kita marah lagi. Itulah orang Palestin pergi lawan Israel. Dah tahu tak nak senjata, gatal pergi lawan lagi. Ampun. Dia marah pula kepada sahabat-sahabat kita di Palestin. Nak tunggu ada senjata baru nak boleh lawan dengan Israel. Bila nak ada? Bila nak ada ni? Kita tengok dalam peperangan Badar, iaitu peperangan yang pertama yang berlaku dalam Islam. Sahabat hanya ada 2 bilah pedang sahaja mengikut riwayatnya. Ada 2 bilah pedang je. Pasal apa? Pasal mereka keluar bukan nak perang pun. Mereka keluar tu bukan tujuan nak berperang. Tiba-tiba Allah Ta'ala takdirkan berlaku peperangan. Takkan daripada katakan Rasulullah, "Ya Rasulullah, tunggulah kita balik Madinah, ambil parang dulu ke? Ambil pisau dulu ke?" kan? Ada? Tak ada. Sahabat-sahabat tak sebut pun macam tu. Bahkan sahabat-sahabat kata, "Ya Rasulullah, imdi bima amarkallah." Wahai Rasulullah, teruskanlah, marahlah wahai Rasulullah dengan apa yang telah diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu. Mereka sahabat tetap akan bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah. Kenapa? Karena Rasulullah risau. Sahabat-sahabat ni dah yakin dah, sahabat-sahabat ni dah kira kuat dah.
Cuma Rasulullah risau, takut mana nak tahu. Kau apa-apa berlaku nanti, Rasulullah bermunajat pada Allah, Allahumma in tarika zil isabah lan tubat atau kama qala Rasulullah. Ya Allah, kalau kiranya kau kalahkan kumpulan yang ada ni ya Allah, maka engkau tidak akan disembah lagi di atas muka bumi. Akhirnya Allah Ta'ala hantar 5,000 orang malaikat turun. 5,000 orang malaikat turun secara berperingkat-peringkat. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, mula-mula Allah Ta'ala sebut 1,000. Kemudian Allah Ta'ala sebut 3,000. Kemudian Allah Ta'ala sebut 5,000. Mana satu ni? Ulama kata sebenarnya turun berperingkat-peringkat. Jadi jumlah semuanya ialah 5,000. Cuba terbayang kalau Allah Ta'ala hantar malaikat seorang sudah cukup lah. Betul tak? Hantar seorang sudah cukup lah kan. Malaikat dijerkah lah. Malaikat jimbui lah. Tuan-tuan jerkah lah. Dia tembui lah. Habis lintang bukan. Pasal apa? Nak bagi kemuliaan kepada malaikat sebenarnya. Allah nak bagi kemuliaan kepada malaikat dapat menyertai peperangan Badar. Sebab itulah Rasulullah tanya Jibril, wahai Jibril, bagaimana kedudukan malaikat di kalangan kamu? Jibril kata yang paling utamanya ialah ahli Badar. Malaikat pun ada kedudukan mereka, bukan sama dah. Malaikat yang utamanya ialah ahli Badar. Ialah malaikat yang pernah menyertai peperangan Badar. Dan ahli Badar ini Allah Subhanahu Wa Taala bagi keistimewaan kepada mereka. Bahkan sebagian ulama mengatakan dosa ahli Badar ini telah diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia jadikan ahli Badar ini sebagai ahli mesyuarat dia. Al-Mustashar, ahli mesyuarat dia. Apa benda pun dia tanya ahli Badar dia. Sekiranya ahli Badar tak dapat jawab, barulah dia tanya sahabat-sahabat yang lain. Kenapa? Ada kelebihan mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal wa a'udzu billahi min 'adzabin nar. Rawahu Majah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berdoa dengan doa ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa dengan doa ni. Di mana kita faham kata Nabi selalu buat? Kita belajar bahasa Arab. Sini ada kumpulan bahasa Arab kan? Ada kumpulan bahasa Arab. Kita belajar bahasa Arab. Karena dia panggil kerana ni fi'il naqis. Dia perlu kepada isim dan khabar. Perlu kepada isim dan khabar. Isim kana mana? Ia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai isim kana. Khabar dia mana? Yaqulu. Jadi khabar kana ataupun akhawatiha kana dan saudara-saudaranya, bila khabarnya datang dalam bentuk fi'il mudhari' menunjukkan benda itu selalu dibuat. Selalu dibuat ikrar. Benda itu berulang kali dibuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itulah disebutkan Rasulullah SAW yaqulu. Mana doa ni selalu dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi baca doa apa? Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal wa a'udzu billahi min 'adzabin nar. Ini doa yang selalu dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita baca pun bagus. Kalau kita ada masa kita baca. Cuma kalau boleh, dah kita mengapai banyak dah doa, jangan lagi berhabis dalam satu doa kita tu. Kalau kiranya kita semaya berjamaah, kalau kita jadi imam, agak-agaklah doa tu kan. Ini kalau kita mengapai satu buku kita baca, jenuh makmum dah amin, amin, amin. Bila imam nak berhenti doa tu, mentang-mentang dia baca, dia mengapai satu buku doa, dia tiba dalam doa. Kalau dia seorang-seorang, bagus tak baca doa, tak ada masalah. Kan? Baca seorang-seorang, tak ada masalah. Kita agak-agak, bila kita semayang berjamaah ni, kita agak-agak doa kita. Kan? Macam tuan imam kita baca. Jadi itu kira normal, kira tu kan. Ini kadang-kadang ada orang lagi mana doa yang dia mengapai, lagi tu dia balun baca. Allahu Akbar. Kadang-kadang dalam hati kita ni dah kita tahu dia baik dengan pun.
Kita bukannya baik sangat pun, nama je ustaz. Orang panggil je ustaz, tapi dalam hati tu duk ada lagi jahat-jahat. Nafsu yang tak baik tu duk ada lagi kan. Syaitan tu duk ada lagi dalam hati. Bila lah tu imam ni nak berhenti doa ni, tak berhenti ni. Lagi duk ada dalam tu, lagi tu dia perhabis. Gila-gila lah, gila-gila doa. Semua doa memang kita nak berdoa. Semua doa memang kita nak minta kepada Allah. Tapi kita tengok kepada masa dan keadaan. Tengok pada masa dan keadaan. Jadi Rasulullah SAW selalu baca doa ni. Kita tengok apa maknanya. Ya Allah, berikanlah kemanfaatan atas apa yang telah Engkau ajarkan daku. Minta ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada kita tu mendatangkan manfaat. Ilmu yang boleh mendatangkan manfaat. Kadang-kadang ada ilmu, tapi ilmu tidak boleh mendatangkan manfaat. Ada gitu. Jadi ilmu yang macam ni lah yang merugikan tuannya. Ada ilmu tapi tidak boleh mendatangkan manfaat, rugi ilmu tersebut. Jadi Rasulullah minta supaya Allah Ta'ala jadikan ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada Rasul SAW itu ilmu yang boleh mendatangkan manfaat. Kemudian Rasulullah minta, dan ajarkanlah aku apa-apa yang bermanfaat untukku. Minta juga Allah Ta'ala bagi kepada kita ilmu yang boleh mendatangkan manfaat. Minta. Sebab kadang-kadang ada orang belajar ilmu yang tidak boleh mendatangkan manfaat. Ada juga orang yang belajar ilmu yang tidak boleh mendatangkan manfaat. Ada juga. Kadang-kadang ada kursus-kursus yang ditawarkan, tapi tidak ada pekerjaan. Peluang pekerjaan tak ada. Janganlah hanya belajar. Universiti pula kalau nak tawarkan kursus, cubalah tawarkan kursus yang ada peluang pekerjaan. Itu baru munasabah. Ini peluang pekerjaan tak ada di tempat kita. Kemudian kita nak ambil kursus tu, akhirnya menganggur tu. Tengok ada ijazah, tengok ada kita kata sijil yang baik, tapi menganggur. Pasal apa? Pasal peluang pekerjaan tu tak ada. Kan? Dalam bidang yang kita pelajari. Dia yang ada peluang pekerjaan di belajar agama kan. Paling kurang pun kita tahu boleh jadi imam. Boleh jadi kita kata apa? Mengajar-mengajar di surau-surau, masjid-masjid. Tak ada lah kita kata ilmu agama ni tidak mendatangkan manfaat kalau sekiranya kita betul-betul belajar kan. Tapi kalau sekiranya kita pun tak ambil hirau atau tak ambil kisah terhadap ilmu agama, maka ianya tidak akan mendatangkan apa-apa manfaat kepada kita. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Masya Allah. Kalau kita tengok perhatilah doa ni, Masya Allah. Rasulullah kata segala puji bagi Allah di atas semua keadaan. Keadaan baik ataupun keadaan tak baik, kita tetap puji Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita fikir dengan otak kita, benda tak baik tak kena puji pun. Alhamdulillah, nasiblah aku tersepak batu. Gitu. Sebab Rasulullah sebut ni, Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam apa jua keadaan. Yang baik ke, yang tak baik ke, kita kena puji Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Tak lain dan tak bukan ialah kerana apabila Allah Ta'ala bagi kebaikan, kita puji Allah Ta'ala, kita bersyukur pada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan tambahkan lagi nikmat kepada kita. Bila kita ditimpa musibah, kita puji Allah Ta'ala juga. Puji ya. Kena puji Allah. Pasal apa? Allah telah mengurangkan dosa-dosa kita. Nampak tak? Bila kita ditimpa musibah, bila kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya kita kena syukur. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala telah membantu kita untuk mengurangkan dosa kita. Allah telah bantu kita untuk mengurangkan dosa yang ditanggung oleh kita. Allah telah membantu untuk memaafkan kesalahan kita, tetapi melalui ujian dia. Maka sebab itulah kalau kita tengok ujian ni dalam bentuk baik dan dalam bentuk yang tak baik. Dalam bentuk yang kita suka dan dalam bentuk yang kita tak suka. Ujian ni bagi manusia, bagi kita lah, kita tak nampak benda yang kita suka itu sebagai ujian. Bila sebut kata bala ni, benda yang kita tak suka je, betul tak? Oh, ni bala pula dah. Pasal apa? Pasal benda tu kita tak suka.
Sedangkan benda yang kita suka pun bala juga. Apa mana bala? Ujian juga. Kita tengok dalam Quran kisah Nabi Allah Sulaiman AS. Nabi Sulaiman tanya, siapa yang boleh bawa istana Balqis di depanku? Sebelum dia datang kepadaku, siapa boleh bawa istana? Tiba-tiba istana Raja Balqis dah berada di depan Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman nak dah benda tu. Dia nak, betul tak? Sebab itulah dia tanya siapa boleh bawa. Ibrit tawarkan. Dia kata, Tuan, saya boleh bawa sebelum Tuan duduk lagi. Orang soleh kata, seorang lelaki yang soleh kata, ya Rasulullah, saya boleh bawa sebelum kamu berkelip-kelip mata ni. Dia boleh bawa istana tu ke depan kamu. Tiba-tiba Nabi Sulaiman tengok dah ada di depan dia. Memang itu dia hendak ke tak? Tapi Nabi Sulaiman kata apa? Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Ini adalah limpah kurnia Tuhanku. Kenapa? Liyabluwani, Allah Ta'ala nak balakan aku. Mana tahu benda yang kita suka juga kadang-kadang ianya adalah bala. Apa mana bala? Ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala nak tengok kita syukur ke tak syukur. Allah nak tengok sama ada kita syukur atau kita tak syukur kepada nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Kita ni kadang-kadang tengok nikmat ni, benda yang menggembirakan kita saja kita kata nikmat, tapi di sebalik itu sebenarnya ianya ada ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan kalau kita tengoklah, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni kadang-kadang dia datang dalam bentuk yang kadang-kadang kita tak suka. Ini dah biasa dah. Maka apabila ianya datang dalam bentuk yang kita tak suka, maka kita kena usaha untuk bagi suka juga. Kena usaha untuk bagi suka juga. Kenapa? Karena dengan bala tersebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengkafarahkan dosa-dosa kita. Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Maka sebab itulah Rasulullah ajar kita, walhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di atas semua keadaan. Sama ada keadaan itu baik ataupun tak baik, kita tetap kena puji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa a'udzu billahi min azabin nar, dan segala aku memohon perlindungan kepada Allah dari siksaan api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasulullah minta berlindung daripada siksaan api neraka Allah. Kenapa? Inna azabaha kana ghamama. Dalam Inna azabaha kana ghamama. Sesungguhnya azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu begitu dahsyat. Api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala begitu dahsyat. Maka sebab itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam minta berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada siksaan api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak ada orang yang sanggup untuk menanggung siksaan api neraka. Sebab itulah disebut i'mal lin-nari biqadri sabrika fiha. Buatlah kamu amalan untuk kamu masuk ke dalam neraka sekira-kira kamu boleh bersabar di dalamnya. Lama mana kamu boleh bersabar untuk duduk di dalam api neraka, kamu buat dalam itu. Kalau kamu rasa kamu tak boleh bersabar di atas siksaan api neraka, jangan buat. Bila terbuat, maka cepat-cepatlah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab bila sebut kata manusia, sudah pasti manusia ini akan melakukan kesalahan. Memanglah kita takut api neraka Allah, tapi kadang-kadang dorongan nafsu kita, godaan syaitan, dalam keadaan yang sama iman kita lemah, akhirnya kita pun buat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bila kita buat maksiat pada Allah, buat salah pada Allah, cepat-cepat kita bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cepat-cepat kita padam maksiat tadi dengan amalan soleh yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Kerana kita tak sanggup untuk duduk di dalam siksaan api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, dapat berbuat amalan soleh. Ini juga janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk orang yang beriman di dunia ini. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu ittaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
Surah Az-Zumar ayat 10. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh hasanah, ialah kebaikan. Allah Ta'ala janji orang yang beriman ni Allah Ta'ala akan bagi kepada mereka boleh melakukan kebaikan. Allah akan bagi kekuatan kepada mereka untuk melakukan amalan soleh. Syaratnya kena ada iman. Jadi kalau iman tu tak kuat, maka sikitlah amalan soleh yang dapat kita buat. Bila iman kita kuat, maka banyaklah amalan soleh yang dapat kita buat. Sebab itulah amalan soleh ni sebenarnya dia ikut iman yang kita ada. Kadang-kadang kita buat maksiat di siang hari, maka di malam hari kita tidak mampu lagi untuk qiyamul lail. Banyak maksiat yang kita buat, maka kita tidak ada kekuatan untuk membaca Al-Quran. Banyak kesalahan yang kita buat kepada Allah, kita tidak ada kekuatan untuk melakukan amalan-amalan yang sunnah ini. Bahkan kadang-kadang kita tidak ada kekuatan untuk melakukan amalan yang fardu, amalan yang wajib. Kenapa? Karena maksiat yang kita buat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah Allah Taala sebut di sini, orang beriman akan ada kekuatan untuk buat amalan soleh, buat kebajikan, tetapi mengikut kadar iman dia. Bila iman kita kuat, kadang-kadang kita rasa seronok buat amal ibadah. Kadang-kadang kita rasa semangat untuk melaksanakan amalan-amalan yang soleh. Kenapa? Kerana iman kita naik masa tu. Kenapa? Kerana iman kita kuat. Tapi bila iman kita turun, iman kita lemah, maka kekuatan untuk kita melakukan amalan soleh tadi dah menurun. Kita sendiri boleh tengok macam mana diri kita. Kadang-kadang kita rajin, kadang-kadang kita malas. Pasal apa? Ada rajin, ada malas. Pasal apa? Sebenarnya ada hubung kait dengan iman. Ada hubung kait dengan iman sebenarnya. Bukan kerana kita nak menunjukkan orang, bukan mana dah. Kerana ada hubung kait dengan iman kita sebenarnya. Bila iman kita kuat, maka amalan soleh tadi jadi kita rasa mudah. Kita rasa mudah untuk kita melakukan amalan yang soleh. Bila iman kita tak kuat, kita akan rasa berat. Kita akan rasa berat. Kita tengok qiyamul lail, saudara, benda yang boleh kita jadikan sebagai contoh. Dah jaga dah tu kan tak jaga. Tek bunyi jam kan. Bunyi handphone. Abang tutup. Tidur dalam nak sembuh dah je. Kadang-kadang berlaku macam apa? Ada kekuatan. Kadang-kadang tiba-tiba kita terjaga sendiri je. Kenapa? Kerana dibantu oleh iman kita. Dibantu oleh iman kita. Dan bumi Allah Ta'ala itu adalah luas, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa ardullahi wasi'ah. Bumi Allah Ta'ala ni luas, kamu janganlah risau wahai orang beriman. Kalau kamu tak ada rezeki di sini, kamu boleh cari di tempat lain. Ni Allah Ta'ala sebut untuk orang beriman ni. Allah Ta'ala bagi nasihat, Allah Ta'ala bagi pernyataan bahawasanya bumi Allah Ta'ala ni luas. Jangan kita duk nampak kata di sini je rezeki kita, di sini je kita boleh buat kebajikan, di sini je kita boleh buat amal ibadah kepada Allah. Allah Ta'ala kata dah, bumi Allah Ta'ala luas. Sebab tu dah bagi orang yang beriman, dia tak heran. Walaupun dia tukar ke mana pun dia tak heran. Pasal apa? Di mana saja dia berada, dia tetap akan mengabdikan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana saja dia berada, dia tetap akan berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana bumi Allah luas. Jangan kita rasa bila kita duduk di satu tempat yang lain, di satu tempat yang kita biasa, surau pun dah tak pergi dah. So ada kawan-kawan kita, dia duduk di dekat sini, bagus lah. Bila dia pindah ke tempat lain, nak pula surau pun jauh sikit, dan mula dia pun tak pergi surau lah. Dia rasa macam seolah-olah dah tidak ada kekuatan. Tapi Allah Ta'ala kata, wa ardullahi wasi'ah. Bumi Allah Ta'ala di luas. Jadi jangan kita risau. Di mana jua kita ada peluang, ada ruang untuk kita bantu dan tolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana jua kita berada, kita ada peluang, kita ada ruang untuk mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam bidang pekerjaan pula kalau kita tengok, kadang-kadang ada orang yang terlibat dengan benda-benda yang tak sihat, bekerja di kilang awak ke, bekerja di tempat-tempat judi ke apa ke. Kadang-kadang dia risau nak berhijrah.
Kadang-kadang dia risau, kalau putih dia kerja ni nak kerja datang lama pula. Seolah-olah bagi dia tak nampak dah pekerjaan yang lain selain daripada apa yang sedang dia buat. Sedangkan kalau kita bersedia untuk berhijrah, Allah Subhanahu Wa Taala akan bersedia untuk bantu dan tolong kita. Sebab itulah hijrah ni memberi kesan yang terbaik atau memberi kesan yang mendalam kepada umat Islam. Kerana dengan hijrah tadi akan berlaku perubahan. Rasulullah berhijrah ke Madinah. Akhirnya tertegaknya daulah Islamiyah di Madinah. Hasil dari mana? Hasil dari hijrah. Ada kata kalau Rasulullah masih kekal di Mekah dah, sampai mati pun takkan tertegaknya daulah Islamiyah. Seperti mana yang dikenaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Rasulullah tak ditawarkan untuk menjadi pemimpin, ditawarkan. Rasulullah pernah ditawarkan, kalau kamu nak jadi jutawan, kami boleh jadikan kamu sebagai jutawan. Kalau kamu nak jadi raja, kami boleh bagi, kami boleh ganti kamu jadi raja. Tapi tidak ada apa-apa kuasa. Tidak ada apa-apa benda yang boleh dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Taala perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Bila pergi ke Madinah, tiba-tiba bumi Madinah merupakan bumi yang subur untuk agama Islam, untuk mengembangkan risalah Islamiyah yang mana akhirnya tertegaknya sebuah daulah Islamiyah. Maka sebab itulah dalam kehidupan kita ni kena berani berhijrah, kena berani buat perubahan. Kita tengok ada orang buat bisnes kan, rugi satu, dia buat lain pula, rugi dia buat lain, rugi dia buat lain. Pasal apa? Kena berani. Kena berani. Orang yang berani buat perubahan, orang yang berani berhijrah, lama-kelamaan dia akan berjaya. Orang yang tak berani berhijrah, akhirnya macam tu. Dia akan duduk dalam keadaan yang macam tu je. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang yang bersabar akan disempurnakan balasan mereka tanpa batas. Orang yang bersabar, kata Allah Ta'ala, Allah akan bagi balasan yang tidak terhingga. Kenapa? Karena sabar ni satu benda yang penting dan besar dalam Islam. Sabar adalah merupakan benda yang penting dan besar dalam Islam. Sebab itu dah disebut as-sabru dhiya'un. As-salatu nurun, was-sabru dhiya'un. Dhiya' ni cahaya dia lebih terang berbanding dengan nur tadi. Kenapa? Karena dalam semua perkara perlu kepada sabar. Semua benda, sama ada dalam urusan akhirat atau urusan dunia, perlu kepada sabar. Kita nak ngaji, kena sabar. Kita nak beramal ibadah, kena sabar. Nak semayang, kena sabar. Nak baca Quran, kena sabar. Kalau tak sabar, pakai tak baca Quran, bukan seronok pun baca Quran, seronok lah. Seronok pun. Sahabat kita boleh baca, lepas satu-satu. 3 jenis sahabat habis kita baca. Lebih kurang 90 muka surat ada. 3 jenis sahabat 90 muka surat ada. Seronok je kita baca. Habis satu. Mohon bagi sahabat tu hantar hijau tu. Ambil pula. Tapi baca Quran nak habis satu muka terketak-ketak. Quran nak habis satu muka tu terketak-ketak. Ayat habis dah, tergelak. Sebelum baca Quran tu dah baca dah ayat teh. Mana takut hengkung tak keluar apa kan, takut tak keluar suara ke apa, baca dah ayat teh. Baca. Tak ada habis muka, ayat teh dah habis cawan dah. Kita bayang tengok kekuatan kita untuk melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala perlu kepada kesabaran. Begitu juga dalam urusan duniawi pun perlu kepada kesabaran. Kita makan nasi baru dia melegak, baru nak makan, mana boleh. Kena sabarlah, tunggu bagi melegak, tunggu bagi kering dulu, tunggu bagi sejuk dulu. Oh, dia makan. Ni bubur dalam mulut pulang. Oh, lama tercekik. Kena gigi-gigi tu, kena punya-punya dulu. Mana perlu kepada kesabaran. Sebab itulah disebut as-sabru dhiya'un. Sabar itu cahaya, yang mana dhiya' ini lebih terang daripada nur. Was-salatu nurun. Adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Was-salatu nurun. Sembahyang itu cahaya. Cahaya juga ya, nur. Was-sabru dhiya'un. Kalau terjemah bahasa Melayu, dua-dua makna cahaya. Dua-dua makna cahaya, tapi dia ada beza. Bahasa Arab ada beza.
antara cahaya, antara nur dengan dia ada beza dia. Sebab tu dia sebut Daw'us Syams, cahaya matahari. Daw'us Syams, Daw', dia guna kalimah Daw'. Jarang orang Arab guna Nurus Syams. Dia guna kalimah Daw'un. Kenapa? Kerana cahaya matahari lebih terang berbanding dengan cahaya-cahaya yang lain. Okey, panjang lagi. Tujuh muka je lah. Okey, kita berhentilah. Kita sebut dia punya poin dia. Yang ketiganya, mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiganya, Allah Taala janji untuk orang beriman ni, Allah Taala akan bagi hidayah, Allah Taala akan bagi petunjuk, dan Allah Taala akan bagi taufik. Apa makna taufik? Taufik ni ialah kekuatan untuk kita melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syarat kita nak dapat kekuatan ni kena minta kepada Allah. Kita minta kepada Allah. Kenapa? Kerana semua benda ni milik Allah, hak Allah. Tidak ada sesuatu pun hak kita. Semua benda hak Allah. Tidak boleh sebut kata hak Allah, kena minta kepada Allah. Sebab itulah kalau kita tengok kesimpulan pada hadis yang panjang ni yang anda sebut, yang anda masukkan di sini ialah Allah Ta'ala sebut kita ni apa pun tak ada. Kita makanan pun tak ada, minuman pun tak ada, pakaian pun tak ada, apa pun tak ada. Melainkan apabila kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan apabila Allah Taala bagi kepada kita, barulah kita akan memiliki semua benda. Maka sebab itulah apabila benda tu ditarik balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita jangan terus resah. Islam ajak kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam ajak kita, bila kita ditimpa musibah, bila Allah Taala tarik nikmat yang Allah Taala bagi kepada kita, Rasul ajak kita kena sebut kata apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ini doa yang diajar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila kita ditimpa musibah. Kita adalah milik Allah dan kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berikanlah balasan yang baik di atas musibah yang menimpa aku, dan ya Allah wa akhlif li khairan minha. Ya Allah engkau gantilah kepada aku yang lebih baik. Minta Allah Taala ganti yang lebih baik. Cawan kita pecah contohnya kan, cawan pecah. Kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Minta Allah Taala ganti yang lebih baik. Mungkin asal cawan yang pecah tu 3-10 ringgit. Tak? Mungkin cawan yang pecah tu asal harga dia 3-10 ringgit. Kita minta ya Allah gantikanlah ya Allah yang lebih baik. Kita pula pergi beli cawan, satu cawan 10 ringgit. Baiklah. Baiklah tu kan. Asal 30 ringgit. Sekarang kita beli satu 10 ringgit. Pasal apa harga tu? Sebab barang mahal. Sebab barang mahal dulu 10 ringgit dia beli 3 benda. Jadi 10 ringgit satu benda je boleh beli. Sebab barang dah jadi mahal belakang. Getah dah murah. Getah murah. Subhanallah. Siapa orang kampung? RM3 lebih je. Kalau bagi 2 baru duit je boleh makan. Jadi pergi Nabi. Kalau kita tengok setelah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita di Malaysia hari itulah. Ini kena minta pada Allah. Kena kita mohon pada Allah, minta pada Allah supaya Allah Taala bagi yang terbaik kepada kita. Apa yang Allah Taala tarik, minta Allah Taala bagi lebih baik daripada apa yang Allah Taala ambil. Ini yang diajar oleh syarah kepada kita. Jadi anak satulah pada yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dapat pada malam ini boleh memberi manfaat kepada kita di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Sila. Kalau ada apa-apa yang boleh kita kongsi, silakan. Kalau ada satu dua soalan yang boleh kita kongsi, silakan. Mari baca hadis ini panjang. Termasuk hadis yang di bawah tu kena baca. Di belakang tu ada satu hadis dalam kurungnya tu kena baca. Itu hadis Melayu tu. Ya, sila. Dalam mukadimah Ustaz tadi, Ustaz kata dihindarkan diri kita daripada mempunyai ilmu, tapi ilmu tu tidak mendatangkan manfaat kepada kita. Apa Ustaz maksudkan? Dia kadang-kadang ada orang yang ada ilmu, tetapi ilmu yang dia ada itu tidak membantu dia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kadang-kadang ada orang yang ada ilmu
jadi penentang pada Islam pun ada. Nampak tak? Sebab itulah kita baca dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara benda yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita melangkah di siratul mustaqim ialah 4 perkara. Salah satunya ialah wa an ilmihi fima amila fi. Wa an ilmihi, Allah Taala akan tanya ilmu yang Allah Taala bagi kepada kita, ke manakah kita gunakan. Nampak tak? Sebab kadang-kadang ada orang ada ilmu, tapi dia guna ilmu dia tu untuk menentang Islam. Ada tak? Ada? Dia guna ilmu untuk memfitnah orang. Ada tak? Ada. Maksud mana kata ilmu yang dia ada tidak mendatangkan manfaat kepada diri dia. Itu maksud kata ilmu yang tidak mendatangkan manfaat, yang mana Rasulullah SAW minta berlindung dengan ilmu yang macam ni. Boleh nampak? Allah Allah, tidak ada yang lain. Kakak-kakak kita ada apa-apa soalan? Tak ada, sebab dia tak bagi mic kan. Berapa kali dah pesan dia buat ni. Orang lelaki macam tu lah, masa tak pesan dia ingat balik rumah dia lupa. Wallahualam, wallahualam. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita dapat pada malam ni boleh memberi manfaat bagi kita di dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna mimma unsina wa 'allimna mimma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.